forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lomar Adam terhadap Ismail Sabri. Mari kita baca dekat sini hari ni apa dia cakap. Antara punca penolakan pengundi Melayu apabila mereka mentafsirkan UMNO telah menyimpang daripada idealisme perjuangan asal. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob salah satu buktinya apabila kepimpinan UMNO memusnahkan muafakat nasional yang menjadi harapan umat Melayu terhadap penyatuan ummah. Lebih memburukkan keadaan, beliau berkata apabila pimpinan tinggi parti itu mengheret UMNO untuk bersama DAP malah menggesa supaya jentera bekerja dan mengundi parti berkenaan dalam pilihan raya. Okey, mari kita dengar respon Datuk Lomar Adam. Di akhir kita komen macam biasa. Kita nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang mengatakan bahawa hari ini UMNO sudah lari daripada landasan perjuangan. Soalan saya kembali kepada Ismail Sabri. Sebenarnya UMNO yang lari daripada landasan perjuangan atau kamu yang mahu lari? Ada desas-desus terkini tuan-tuan. Desas-desus terkini. Ada desas-desus terkini yang kita dapat. Ada sekitar 7 ahli parlimen. Ada sekitar 7 ahli parlimen sedang mempertimbangkan. Sedang mempertimbangkan untuk mengosongkan kerusi parlimen mereka. Satu dari negeri Pahang Darul Makmur. Satu daripada negeri satu, dua, tiga, empat. Empat daripada negeri Johor. Satu daripada negeri Pahang, 5 orang. Satu daripada negeri Sabah, 6 orang. Dan satu lagi berada di negeri di sebelah utara tanah air, tuan-tuan. Saya tak boleh cakap dengan terang, nanti orang boleh tangkap dengan jelas. Namun beberapa pertimbangan sedang dipertimbangkan oleh mereka-mereka ini. Itu sebab hari ini kita tak terkejut bila ada puak-puak tertentu yang di belakangnya ada ahli parlimen daripada Johor ini. Hari ini konon-kononnya tiba-tiba bertindak begitu vokal, mengecam kepimpinan, mencabar, mengugut kepimpinan, dan ada jugalah langkah-langkah yang sudah pun diatur. Kita pun nampak perjumpaan-perjumpaan di Damansara. Kita pun nampak ada beberapa pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh puak-puak ni. Namun saudara, percayalah, sekiranya berlaku pilihan raya di ke-7 kawasan Dewan kawasan parlimen ini, bagi saya ianya adalah satu hikmah. Kerana inilah peluang saudara untuk kita memastikan bahawa kursi-kursi yang hari ini atas nama Barisan Nasional dapat kita rampas kembali dan kita berikan kepada orang yang betul-betul 100% Barisan Nasional. Daripada orang ini, dia masih lagi memegang jawatan sebagai ahli parlimen Barisan Nasional, tetapi hati dan jiwanya bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi tak payahlah duk sembang kata UMNO lari daripada perjuangan. Kalau sendiri pun ada usaha nak melarikan diri. Ini bibit-bibit ni semua saudara. Apa yang dilontarkan oleh puak-puak ni saudara hanyalah bibit-bibit ke arah perancangan lebih besar mereka, iaitu untuk create pressure, untuk create tekanan ke atas kerajaan perpaduan ini, supaya mereka boleh berikan gambaran bahawa kerajaan perpaduan ini tidak stabil. Kenapa pula dengan kita punya TikTok ni? Nampak gayanya ada orang yang cuba mengganggu TikTok kita. Tak apalah. Okey. Jadi malam ni bersama saya saudara Lan
saudara Ishak, saudara Ghani dan Mimi yang berada di studio. Untuk yang nak bertanya soalan, boleh ajukan soalan anda di talian 019 481 9495. Ada nombor tu? 019 481 9495. Silakan saudara Lan. Okey tu. Ya. Hari ni Ismail Sabri ada keluarkan satu kenyataan Ya. di Sinar Harian. Dia kata UMNO ni menolak Muafakat Nasional kerana lari dari landasan perjuangan. Tapi tu, kenapa waktu gerakan bersama dengan BN dulu, Mak El tak cakap pun kita lari dari landasan ni? Itulah sebabnya kalau kita lihat pertama sekali Muafakat Nasional ini wujud bila mana kita menandatangani piagam Muafakat Nasional bersama dengan PAS. Kita tanda tangan ketika kedua-dua belah pihak bersetuju untuk bertaawun. Bertaawun ni maknanya kita bersetuju untuk bekerjasama dalam perkara-perkara berhubung dengan kepentingan umat Islam, berhubung dengan kepentingan orang Melayu, sebelum kita bertahaluf siasi. Tahaluf siasi ni satu langkah di mana PAS dan UMNO duduk di dalam sebuah gabungan parti politik. Contohnya PAS masuk dalam kerajaan ataupun masuk dalam Barisan Nasional ke, itu dipanggil tahaluf siasi. Tetapi kita baru saja bertaawun, macam baru nikah tapi kat Thailand. Belum sempat bawa balik ke Malaysia, nikah kat Malaysia, PAS sudah nikah dengan jantan lain. Ini cerita dia lah. Maknanya belum sempat kita daftarkan pernikahan kita di Malaysia, PAS sudah pun bernikah dengan ataupun telah menyertai, walaupun Tuan Ibrahim Tuan Man menafikan banyak kali, mereka ada membentuk menyertai apa yang dipanggil sebagai Parti Perikatan Nasional bersama dengan Bersatu. Namun akhirnya saudara, benda ni dah terbongkar, memang mereka menyertai Perikatan Nasional. Jadi sebenarnya yang memusnahkan Muafakat Nasional bukan UMNO. UMNO telah menghulurkan tangan silaturahim kepada PAS. Tetapi selepas UMNO dan PAS mewujudkan Muafakat Nasional, baru di peringkat tahaluf siasi, belum sempat bertahun, dia sudah pun baru peringkat bertahun, belum sempat bertahaluf siasi, PAS sudah pun bertahaluf siasi bersama dengan Bersatu, bersama dengan Gerakan dan sebuah lagi parti pada ketika itu ialah MIC. Di peringkat awal MIC masuk, dan kemudian MIC mengundurkan diri daripada Perikatan Nasional bila kita membantah. Ini sebenarnya apa yang berlaku. Dan kalau kita nak tengok hari ini, kalau nak kata kerjasama kita bersama dengan DAP itu sebagai sesuatu yang kita lari daripada perjuangan, maknanya semenjak peristiwa 13 Mei, kemudiannya diwujudkan apa yang dipanggil sebagai Perikatan, yang dulu Parti Perikatan Kapalaya bertukar menjadi Barisan Nasional. Semenjak tu Gerakan menyertai Barisan Nasional. Adakah Ismail Sabri lupa bahawa selama hari ini Gerakan bersama kita, selama hari ini MCA juga bersama kita, selama hari ini MIC juga bersama kita? Adakah kita dah lari daripada perjuangan? Bukankah ketika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, pada ketika itu juga MIC dan MCA juga berada di dalam Barisan Nasional. Ini sepatutnya diteliti dengan seteliti-telitinya oleh Ismail Sabri sebelum dia mengeluarkan kenyataan kononnya UMNO sudah lari daripada
perjuangan. Yang sebenarnya lari daripada perjuangan ini ialah diri beliau sendiri. Kalau misalnya beliau tidak mengkhianati parti, beliau tidak berselingkuh dengan musuh-musuh UMNO, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau tidak menandatangani perjanjian dengan Muhyiddin Yassin, beliau melakukan perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan sebagai Perdana Menteri bagi mengelakkan pendakwaan terpilih diteruskan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak, maka mungkin hari ini UMNO berada dalam keadaan yang lebih baik. Kalau Ismail Sabri tidak menangguhkan pilihan raya demi untuk menyelamatkan tengkuk dia sebagai Perdana Menteri, maka sudah pastilah kalau pilihan raya itu diadakan selepas pilihan raya Melaka atau selepas pilihan raya di Johor, saya yakin Barisan Nasional hari ini masih lagi memerintah, dan silap-silap Ismail Sabri pun masih lagi Perdana Menteri. Tetapi kita dah nasihat, terlalu lama kita nasihat pada beliau, beliau tak pernah pun mengindahkan. Maka hari ini, sila hari bulan, bukan setakat dia hilang kuasa, sila hari bulan beliau juga mungkin boleh menjadi kluster mahkamah. Tak ada apa yang mustahil, Pak Mat Hairul. Okey? So nampak Alright. Ismail Sabri ni boleh kata macam tali barut PN gitu. Saya nak kata dia sebagai bekas Perdana Menteri, tali barut PN tu mungkin tak sampai ke tahap tu lah. Tetapi saya yakin beliau mempunyai kerjasama yang baik dengan rakan-rakan daripada PAS dan Bersatu. Dan saya tak terkejut kalau misalnya selepas ini beliau mengusungkan kerusi BERA. Saya tak terkejut kalau misalnya beliau mengambil tindakan mengusungkan kursi BERA dan bertanding atas tiket parti lain. Saya tak terkejut. Kerana tak tahulah, mungkin orang lain percaya kat dia, saya dah lama tak percaya kat dia. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Ismail Sabri ni pun dia pun dah tak ada jawatan dah. Dekat dalam UMNO ni pun, tapi itulah nampak dia ni berat belah sana lah, berat belah PN lah. So, kita pun dah tahu. Hari tu dah, PRN hari tu kalau ikut Muhyiddin ikut aja dia cakap dia orang menang 6-0. Dia kata UMNO ni tak dapat apa, bungkus terus kosong, tapi UMNO masih berjaya lagi menang di Negeri Sembilan. Boleh juga menang 2 di Selangor. Masih berjaya menang di Penang. So benda ni berkawan ni baru kawan, tak cepat mesra lagi. So pada penyokong-penyokong UMNO, penyokong Pakatan Harapan, kita kena saling bekerjasama lah untuk mengeratkan silaturahim supaya dapat menantang mereka pada PRU 16 nanti. Lambat lagi 4 tahun lagi tu, lambat lagi. Okey, mari terus menyokong kerajaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.